Salam sejahtera, anda sedang menonton Malaysia Memilih bersama saya, Naila Huda, dan berbaki 3 hari lagi sebelum rakyat Malaysia turun mengundi. Bahang pilihan raya atau PRU15 itu tentunya semakin terasa. Dan adakah anda sudah membuat pilihan siapa yang layak untuk menjadi wakil rakyat di kawasan anda untuk penggal seterusnya? Di beberapa kerusi, khususnya di Parlimen yang dinamakan sebagai kerusi kelabu atau grey seats ini, di mana calon mempunyai peluang kemenangan 50-50 ataupun 50-50 chances. Tentunya ada lagi pengundi yang masih berada atas pagar, masih menilai apa tawaran yang ditawarkan oleh calon-calon di kerusi Parlimen mereka. Jadi untuk jam ini kami nak bawakan 3 kerusi yang menyaksikan persaingan sengit dan juga nama-nama besar di Tambun, Sungai Buloh dan Semporna. Kita nak bersama dengan 3 rakan setugas saya yang berada di Tambun, Ridauddin Daud, di Sungai Buloh, Firdaus Azil dan di Semporna, Hasimi Muhammad. Tapi sebelum itu kita nak pergi ke Tambun dahulu. Kerusi P063 yang menyaksikan calon Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merupakan calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan dan juga Datuk Seri Faizal Azumu penyandang kerusi Tambun sendiri. Dan kita nak bandingkan antara kedua-dua calon ini, apa manifesto parti mereka telah pun tawarkan. Kalau kita nak lihat bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagi Pakatan Harapan, antara tawaran utama dalam manifesto PH yang telah pun dikemukakan, antaranya melihat kepada isu kos sara hidup, isu rasuah, ada idea-idea untuk menangani rasuah ini dan juga melihat kepada ekonomi belia, ekonomi anak muda yang akan mencipta sejarah pada PRU ini juga apabila pengundi 18, 19, 20 tahun akan mengundi buat pertama kali untuk PRU ini, dan juga melihat kepada generasi tercicir. Kalau kita lihat daripada pandemik COVID-19, ini menjadi satu topik utama apabila ada murid-murid yang tercicir daripada sistem pendidikan akibat pelaksanaan PKP dan sekolah ditutup waktu itu. Selain itu, PH juga ingin melihat kepada ketahanan bencana dan bagaimana untuk memantapkan perlindungan, khususnya melihat kepada krisis banjir yang tentunya menjadi satu kebimbangan baru-baru ini, melihat bagaimana untuk memantapkan lagi ketahanan bencana negara, untuk mantapkan lagi perlindungan khususnya buat kawasan-kawasan yang berisiko dilanda banjir. Selain itu, melihat kepada isu pekerja kontrak dan kebajikan penjawat kesihatan yang juga kita tahu satu topik utama, topik panas ketika pandemik COVID-19 apabila berlakunya hartal doktor kontrak ini apabila mereka memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan kerja tetap dalam sistem kesihatan negara. Selain itu juga melihat khusus kepada isu ketaksamaan gender dan juga sosioekonomi wanita, bagaimana untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan yang sama, mungkin taraf gaji yang sama bagi wanita. Melihat juga kepada perkasa wilayah Sabah dan Sarawak, bagaimana cara untuk memperkasakan Sabah dan Sarawak. Selain itu, meningkatkan daya saing negara dan juga memelihara khazanah alam. Itu antara teras utama dalam manifesto Pakatan Harapan dan juga tentunya berkait dengan kempen yang digerakkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berkempen di kerusi Tambun ini. Kemudian kita nak juga lihat manifesto yang telah pun kami sediakan ini bagi calon Perikatan Nasional Datuk Seri Faizal Azumu, melihat kepada 3 teras utama yang lebih general, tidak begitu khusus kalau nak dibandingkan dengan manifesto oleh PH. Kalau kita nak bandingkan di sini, perpaduan negara, kemewahan ekonomi itu satu teras utama juga, dan juga kestabilan kerajaan dan ketelusan politik. Mungkin agak general, tetapi tentunya kalau anda lihat manifesto yang telah pun disediakan, lebih teliti, ada idea-idea tertentu untuk melihat kepada tiga-tiga teras ini. Tapi itu sekadar manifesto sahaja. Apa yang mereka ketengahkan dalam kempen mereka dan apa pula yang boleh kita lihat menarik perhatian pengundi di kerusi Tambun ini, kita nak terus saja bersama dengan Ridauddin Daud yang sudah berkampung di sana sejak beberapa minggu lepas. Kalau kita nak melihat kepada manifesto ini, Ridauddin, kalau nak dibandingkan dengan kempen mereka on ground, berada di lapangan itu, bagaimana pula? Ada sama dengan manifesto dalam parti atau mereka melihat mungkin idea atau isu yang lebih khusus kepada penduduk pengundi di Tambun ini?
Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil Naila Huda. Ya, Naila, kalau ikutkan pada kempen sebenarnya, kalau mungkinlah saya boleh buka bicara ini, sebenarnya kalau kempen, saya lihat lebih banyak Datuk Seri Fazal Al-Zumu lebih banyak berada di Tambun ini, kerana kalau kita tahu, kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim selain daripada kawasan Tambun, beliau juga menjelajah ke seluruh negara, kerana kita tahu beliau merupakan ketua pembangkang, jadi sudah pasti beliau merupakan jeneral yang paling utama untuk Pakatan Harapan, jadi akan menjelajah ke seluruh negara. Cuma difahamkan pada Jumaat ini beliau akan ada satu himpunan mega ataupun ceramah mega di Tambun ini. Mungkin itu adalah mungkin peluang terakhir ataupun pecutan terakhir beliau untuk di Tambun ini. Namun kalau diikutkan antara perkara-perkara yang dibangkitkan dalam ceramah-ceramahnya, kalau diikutkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau banyak membangkitkan apa yang dikatakan ataupun yang dikongsikan dalam manifesto Pakatan Harapan. Namun baru-baru ini juga beliau ada mengatakan bahawa beliau memberi jaminan bahawa kawasan Parlimen Tambun akan menjadi pusat gerakan bagi kerajaan baharu yang akan ditubuhkan selepas PRU 15 nanti. Malah beliau mengatakan bahawa beliau juga mengharapkan kemenangannya di kerusi Parlimen Tambun akan mencipta sejarah Perdana Menteri pertama dari Perak. Jadi itu antara perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Naratif Perdana Menteri pertama dari Perak itu memang kerap kali dimainkan bukan sahaja oleh beliau namun oleh semua calon, boleh katakan semua calon Pakatan Harapan di kebanyakan kerusi di seluruh Perak ini, bukan hanya di Tambun. Namun itulah yang dibangkitkan. Selain itu, isu-isu tempatan juga ada dibangkitkan, terutama berkaitan kebajikan, peluang pekerjaan, industri juga ada juga disebut dalam kempen-kempen beliau. Jadi itu antara perkara-perkara yang dibawa. Kemudian kita lihat pula kepada Datuk Seri Fazal Al-Zumu. Beliau banyak berkatakan berkaitan dengan apa yang beliau telah lakukan di Tambun ini, apa perancangan beliau terutamanya melibatkan golongan muda dan sebagainya. Antara yang banyak kali dikatakan tentunya berkaitan dengan sentimen anak tempatan. Apabila kita tahu beliau merupakan anak tempatan, sudah hari pertama pun belum lagi kempen, beliau sudah memulakan gerakan. Itu bukanlah dikatakan kempen namun boleh dikatakan sebagai pemasaran seperti ayah bukan ayak dan sebagainya. Jadi itu antara perkara-perkara yang disentuh. Namun beliau juga menyentuh berkaitan dengan kebajikan warga tua, juga berkaitan dengan ekonomi penduduk setempat, peluang pekerjaan, juga berkaitan dengan belia, manakala beliau juga merupakan Menteri Belia dan Sukan. Jadi itu antara perkara-perkara yang beliau sempat ungkapkan dalam ceramah-ceramah beliau dan juga pertemuan-pertemuan beliau di PDM dan sebagainya. Namun sebenarnya satu nama yang mungkin lagi kita tidak boleh pandang enteng adalah daripada Datuk Aminuddin Muhammad Hanafiah sendiri. Beliau ada manifesto yang tersendiri untuk penduduk Tambun, ada beberapa juga yang dibangkitkan ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Menurut beliau, malah beliau juga berkeyakinan sedikit kerana menurut beliau masyarakat bukan Melayu terutamanya sudah pun memberikan sokongan yang agak lebih kepada Barisan Nasional berbanding tahun-tahun sebelum ini, kerana kalau ikutkan kempen-kempen beliau sebenarnya nampak penerimaan itu semakin baik. Jadi secara keseluruhannya adalah ada banyak perkara yang dibangkit oleh mereka, antara pokoknya tentulah peluang pekerjaan, kos sara hidup, ekonomi dan sebagainya. Namun kalau diikutkan sentimen pengundi di sini sebenarnya boleh dikatakan ia agak berubah berbanding PRU14. Kalau PRU14 kita boleh melihat bagaimana pertemuan itu, perseteruan itu melibatkan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Namun pada waktu ini, pada awalnya seolah-olah kelihatan seperti Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Namun apabila sudah menghampiri penghujung kempen, saya lebih lihat kepada sentimen yang mula memihak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahmad Fazal Al-Zumu ataupun Datuk Aminuddin, kerana ia sudah pun melihat kepada sentimen calon pula, tidak hanya kepada parti semata-mata. Itulah disebabkan kalau kita lihat pun corak-corak kempen tu mungkin saya boleh puji apa yang dilakukan oleh semua calon-calon di sini. Mereka berkempen dengan sangat-sangat baik. Kalau kita lihat Peja juga melakukan satu kempen yang agak berbeza, banter antara poster juga. Itu sebenarnya ada satu benda yang menarik, satu perkara yang baharu. Beliau tidaklah meletak undi Laf Peja, namun beliau meletak perkara-perkara lain seperti Never Lost in Tambun. Never Lost in Tambun tu mungkin maksud beliau bukanlah tidak kalah, tapi mungkin tidak pernah hilang di Tambun, seperti mana beliau sebelum ini mengusik Datuk Seri Anwar Ibrahim yang daripada utara masuk ke dalam Perak dan sebagainya. Jadi perkara-perkara sebegitu sebenarnya membuatkan rakyat mula melihat bahawa kali ini di Tambun mungkin mereka tidak akan memilih parti, sebaliknya mereka akan memilih calon mana yang dapat menarik perhatian mereka, calon mana yang menawarkan lebih banyak idea-idea dan aspirasi-aspirasi yang kena dengan jiwa mereka. Saya fikir calon itulah yang akan menang. Namun apa yang pasti 19 November ini kita akan tahu siapa yang akan lost di Tambun. Baik, terima kasih Ridauddin, dan tentunya banyak lagi yang kita boleh
kekan berbaki 3 hari lagi sebelum hari pengundian di Tambun ini. Siapa yang akan lost in Tambun ini kita akan saksikan pada Sabtu nanti. Itu ceritanya di Tambun. Selepas ini kita nak pergi terus ke Sungai Buloh pula yang juga menyaksikan persaingan yang cukup sengit dan cukup menarik kempen-kempen yang digerakkan oleh calon di sana. Tapi kita nak melihat khusus kepada dua calon di kerusi P107 Sungai Buloh ini. Tentunya banyak perhatian ditumpukan kepada Khairi Jamaluddin, calon daripada Barisan Nasional yang sebenarnya cukup komprehensif manifesto yang disediakan beliau, bukannya melihat khusus kepada manifesto Barisan Nasional tetapi manifesto beliau sendiri yang beliau sediakan untuk kerusi Parlimen Sungai Buloh ini. Kalau kita nak lihat antara 4 teras utama itu, sejahtera, digital, sihat, lestari. Tapi untuk saya kongsikan sedikit antara perinciannya. Kalau dalam teras sejahtera ni beliau mencadangkan untuk memperkukuhkan program bantuan kebajikan dengan kerjasama korporat dan juga NGO. Selain itu beliau juga mencadangkan untuk melaksanakan projek mitigasi banjir. Ini menerusi naik taraf sistem saliran dan juga untuk mendalamkan sistem perparitan. Selain itu beliau juga mencadangkan satu pusat komuniti Sungai Buloh untuk diwujudkan di kawasan tersebut. Selain itu, perluasan akses pusat jagaan kanak-kanak untuk komuniti B40. Dan kalau kita nak lihat bagi teras digital pula, beliau ada mencadangkan idea untuk meluaskan capaian internet 5G di seluruh kawasan Sungai Buloh. Selain itu, ada juga idea untuk melaksanakan sistem pemantauan dalam talian online untuk aduan dan cadangan untuk diterima oleh Pusat Khidmat Ahli Parlimen di kawasan ini. Kalau kita lihat bagi teras sihat pula, beliau cadangkan untuk memperkasakan lagi program Peka B40 yang sudah pun diwujudkan ini dengan menambah lagi klinik-klinik panel di kawasan tersebut. Selain itu, memperluaskan akses bagi perkhidmatan dan sokongan dialisis. Itu antara cadangannya. Tapi yang saya lihat agak menarik untuk teras lestari, beliau ada mencadangkan untuk mewujudkan satu konsep Gardens by Sungai Buloh. Ini satu idea baharu. Selain itu, beliau juga menggalakkan penggunaan sumber boleh diperbaharui ataupun renewable sources of energy. Dan selain itu, beliau juga mencadangkan untuk memperkukuh lagi kan usaha melindungi dan memelihara Taman Rimba Kota Damansara. Jadi agak komprehensif ideanya, bukan saja melihat kepada manifesto Barisan Nasional secara keseluruhannya tetapi ada idea-idea yang lebih spesifik, lebih khusus melihat kepada kawasan Parlimen Sungai Buloh ini. Itu bagi calon BN Khairi Jamaluddin. Kita nak juga lihat bagi calon Pakatan Harapan R. Ramanan di Sungai Buloh ini ada juga idea-ideanya, antaranya untuk memperkasakan program BERI, BERI, juga memperkasakan program perantisan, melihat juga kepada pemantapan tempoh respon, Super Sports and Youth Centre mungkin agak sama dengan idea yang dicadangkan oleh KJ untuk mewujudkan satu pusat di Sungai Buloh itu. Selain itu, melihat kepada teras wanita sebagai tunjang negara dan juga pengkajian perancangan semula. Ini antara cadangan beliau bagi menarik minat pengundi di P107 Sungai Buloh. Itu tawaran mereka. Tetapi bagaimana pula situasinya di lapangan, on ground, sentimen itu bagaimana? Kita nak dengarkan daripada rakan tugas Firdaus Azil yang ada melakukan tinjauan dan laporan dari sana. Sebenarnya Firdaus, kalau kita nak lihat kepada kerusi Sungai Buloh ini, sebenarnya boleh dikategorikan sebagai kerusi kelabu ataupun sebenarnya kerusi putih ke hitam ke? Macam mana sebenarnya kita nak categorize label kerusi di Sungai Buloh ini melihat kepada calon pada PRU kali ini? Seperti yang kita semua sedia maklum, Sungai Buloh ini merupakan antara kawasan ataupun kubu kuat ataupun fortress untuk Pakatan Harapan, terutamanya kerana ia disandang oleh penyandangnya sebelum ini, iaitu YBRC Barisan Rakyat yang telah saya kira-kira melakukan kerja yang cukup baik sehingga mengakibatkan beliau mampu mempertahankan selama 3 penggan. Namun sejurus selepas bagaimana Barisan Nasional ataupun mengumumkan bahawa bekas ahli Parlimen Rembau yang ketika ini merupakan Menteri Kesihatan sementara YB Khairi Jamaluddin turun ke sini, maka ia terus mengubah landscape bukan sahaja di peringkat Sungai Buloh ini tetapi juga di peringkat national politik, landscape politik negara, yang mana kita ketahui pada minggu lepas di mana dalam satu ucapan di Bandar Perdana Utama yang mana YB Khairi telah mengumumkan, bercakap secara terbuka bahawa this is the first time
I want to tell you people that saya hendak memimpin parti ini, saya hendak memimpin negara ini, I want to lead this party, I want to lead this country, yang mana itu cukup banyak membuka perspektif, mengubah naratif politik di sini. Dan selepas itu kita mengikuti bagaimana pergerakan-pergerakan, bagaimana serangan-serangan itu yang dikeluarkan oleh Pakatan Harapan, kerana ini seperti yang saya maklumkan, ataupun kita semua sedia maklum bahawa ini merupakan antara kubu terkuat di mana pada 2018 mereka memenangi kursi ini dengan majoriti 26,000. Tetapi pada pandangan kami, pada pandangan media dan juga penganalisis, bahawa itu mungkin tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Terutamanya kita tahu pada 2018 di mana persaingan ketika itu merupakan antara 3 penjuru, iaitu pada Barisan Nasional, Pakatan Harapan Setepat. Kali ini sudah berbeza. Untuk makluman bahawa kali ini Parlimen 107 P107 Sungai Buloh akan menyaksikan 7 penjuru, iaitu di antara calon Barisan Nasional, calon PH, calon Pejuang, calon Pakatan Nasional dan sebagainya, termasuk 3 bebas. Tetapi apa yang kita perhatikan setakat ini di mana kita turun daripada kawasan-kawasan di zon Kota Damansara serta Paya Darat, kita memasuki kawasan kampung, kawasan Membasapau hingga ke kawasan yang dikatakan sebagai urban, iaitu sebagai contoh di mana saya berada sekarang, itu di Seksyen 6 Kota Damansara, yang mana demografinya berbeza, demand ataupun permintaan terhadap mereka berbeza apabila saya berjumpa sebagai contoh masyarakat kampung di dalam sebahagian di kawasan di Paya Darat. Mereka telah menunjukkan beberapa masalah infrastruktur yang sepatutnya dapat diselesaikan lebih awal. Tetapi kalau kita turun ke Saujana Bestari sebagai contoh, di mana itu merupakan kawasan M40 ke T20, kehendaknya berlainan. Walaupun ada sedikit, mereka juga mendengar, mereka juga memantau bagaimana dari segi bahawa beliau ingin membersihkan parti dan sebagainya. Bagaimana di sebelah Pakatan Harapan yang mengatakan sepatutnya kita harus memastikan Sungai Buloh ini kekal milik Pakatan Harapan untuk membolehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu juga menjadi sebahagian pertimbangan mereka. Tetapi apabila apa yang mereka mahukan ialah bagaimana hendak menyelesaikan kawasan masalah-masalah di kawasan ini. Di Paya Darat hendaknya berbeza, di Kota Damansara hendaknya berbeza. Ia bergantung kepada taraf kehidupan mereka, taraf infrastruktur sekeliling. Tetapi seperti yang anda sebutkan, letaknya KJ Khairil Jamaluddin di Sungai Buloh ini menjadikan kawasan putih untuk Pakatan Harapan menjadi kelabu. Dan kini untuk Barisan Nasional daripada kawasan hitam kini menjadi kelabu dan mungkin sedikit banyak mungkin boleh menjadi putih kena caranya, Naila. Okey, baik, terima kasih. Sangat menarik untuk kita terus ikuti bagaimana pertembungan dan persaingan diteruskan di kerusi Parlimen P107 Sungai Buloh ini, dan tentunya banyak lagi yang boleh berlaku dalam tempoh 3 hari lagi, berbaki 3 hari sebelum hari pengundian. Bagaimana dalam pecutan terakhir ini calon-calon akan mempergiatkan kempen masing-masing, itu akan terus kami bawakan dan tentunya Firdaus Azil akan bawakan laporannya. Selepas ini kita nak terus saja ke Semporna bersama dengan rakan tugas Hasimi Muhammad yang sudah pun berada di negeri Sabah untuk beberapa minggu ini. Tapi sebelum itu kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.